Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wasaharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar, di mana Dia memberikan kepada kita hidup, kerana menunjukkan Dia yang hidup, bukan menunjukkan kita ni hidup atau kita memiliki sesuatu, melainkan apa yang ada pada diri kita adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak ada daya upaya, melainkan apa yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa ditajalikan kita ini. Semuanya adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak ceritakan pada diri saya, pada diri kalian semua, pada semua makhluk-makhluk Allah. Semua yang Allah ciptakan adalah nak menceritakan atau nak mengkisahkan tentang diri Allah. Dan Dia tidak ada melainkan di mana-mana pun Dia meliputi dan menunjukkan bahawa nyatanya dirinya itu, esanya, tunggalnya tu, bukannya banyak. Jadi itu yang kita nak faham. Kita tidak pernah hidup, tetapi hidup ini adalah hidup menceritakan Dia yang maha hidup, Dia maha mendengar, Dia maha menceritakan tentang dirinya sendiri. Dia yang nak mengisahkan dirinya, apa yang tak dikisahkan kepada semua sekalian alam ini, tak lain, tak lari, semuanya kisah-kisah. Allah mengisahkan kepada malaikat, begini caranya. Allah nak mengisahkan pada nabi-nabi, pada rasul-rasul, pada iblis, syaitan, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Apa saja semua itu adalah Allah yang menceritakan. Allah lah yang membuatkan skrip-skrip itu untuk menjadikan, mentajalikan itu nanti. Maka itu semua di bawah tangan kekuasaan Allah, di bawah kehendak-kehendak Allah. Maka kita harus duduk di atas kepahaman itu, di mana kita tidak memiliki apa-apa. Hidup tidak ada, la hayun, tidak ada hidupku melainkan hidupmu ya Allah. La qadirun, tidak ada kudratku melainkan kudrat kekuatanmu ya Allah. Tidak, la sami'un, tidak ada pendengaranku melainkan pendengaran. La basirun, tidak ada penglihatanku melainkan penglihatanmu ya Allah. Jadi hilangkan semua itu, melainkan yang ada semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dinamakan kehidupan. Bukan kehidupan kita, kehidupan Dialah yang nak menceritakan kehidupan tentang dirinya. Maka apabila kita dapat duduk di situ, maka telah nyatalah bahawa barulah kita bersyahadataini, mengucapkan dua kali masyahadah, mensyahadahkan setelah kita meyakini, setelah kita diberi kefahaman di sisi Allah bahawa yang ada hanyalah Allah. Kita dan semua yang Allah nyatakan, semua yang Allah ciptakan tidak ada, melainkan apa yang diciptakan, apa yang dinyatakan, menyesahkan, menceritakan, menandakan, menyatakan dirinya, esanya satu, bukannya banyak. Tidak ada, baik perhubungan, baik pun apa pun perkataan, baik pun apa penglihatan, baik pun apa pun ilmu yang tinggi mana pun, baik apa sekalipun, itu semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang hak, yang batil, semuanya bersumber daripada cerita-cerita yang Allah. Duduklah kepada ilmu yang di atas ilmu, iaitu Yasin wal Quranil Hakim. Yasin itu mengatakan ya Muhammad bahawasanya
Wal Quran lagi sesungguhnya Quran itu tak lain adalah kebijaksanaanku ataupun kepintaranku. Jadi jangan maknanya kita duduk di atas kepahaman Al-Quran apa dia? Hakim. Iaitu menentukannya adalah Allah. Cerita-cerita di dalam wal Qur'anil Hakim itu tentang Al-Quran. Dalam cerita Quran tu cerita tu adalah Al-Hakim, kebijaksanaan Allah ataupun kepintaran Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak dia nak menceritakan di dalam Al-Quran tu. Jadi itu dipanggil Al-Hakim wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang bijaksana, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana tadi. Jadi keseluruhan ilmu-ilmu tu, makrifat tinggi ke semana ilmu pun terletak di dalam Al-Hakim, iaitu dia yang bijaksana. Jadi ilmu-ilmu Allah tu dengan kebijaksanaan lah. Jadi kebijaksanaan tu bagaimana? Leburlah diri kita, hilangkan semua-semuanya, barulah kebijaksanaan itu menceritakan Al-Quran itu. Barulah diri dia tu Al-Hakim, kebijaksanaan tu menceritakan Quran tu. Jadi baru kita faham Quran itu, baru kita faham bahawanya Quran itu adalah tempat untuk kita merasai bahawa kita tidak ada. Seluruh cerita-cerita, kisah-kisah di dalam Al-Quran banyak, tetapi sebenarnya cerita-cerita itu menunjukkan bahawa nyatanya ahad, keesaan diri Allah. Apa pun di dalam Quran itu, mana Al-Hakim tu kebijaksanaannya adalah kita harus sentiasa apa saja pun di dalam Al-Quran itu kita mengesakan Allah. Itulah kebijaksanaan Al-Hakim tadi. Wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang Allah tu maha bijaksana. Baru kita faham cerita-cerita tu atas kebijaksanaan Allah SWT. Jadi kita memakai kebijaksanaan tu tadi adalah Allah. Jadi jangan kita bersandar pada ilmu, tapi bersandar kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan tu macam mana cara dia? Hilangkan keakuan memang kita ni tak ada, yang adanya Allah. Barulah datang aslinya ilmu kebijaksanaan dulu. Dari ilmu kebijaksanaan maka nyatalah semua nak menyatakan segalanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah faham konsep ni bahawa tauhid, sebenar-benar tauhid, dinding zat tauhid tu adalah dia mengesakan dirinya, dia menyembah dirinya, dia memuji dirinya. Jadi dia tak memerlukan yang lain untuk dijadikan untuk memujinya. Dan sesungguh pun apa yang dijadikan tu tadi semuanya adalah daripada dirinya, dan menunjukkan, menyatakan dirinya, bahawa semua itu adalah menyatakan diri keesaannya. Maka diri yang dinyatakan tu tidak ada lenyap sebenarnya. Tak lain yang kita nampak setelah lenyap adalah dirinya semata-mata. Itulah kedudukan orang-orang yang telah sampai, baru sampai dipanggil usul, sampai kepada Allah dikatakan. Kalau sampai dia jauh ke? Ya. Tidak boleh diumpamakan ada di sana jauh, ada di sana. Jadi tidak boleh disumpamakan. Laisa kami sisa. Tapi apabila kita dah meleburkan, kita nak memfanakkan diri kita sungguh-sungguh, Allah lah yang datang memfanakkan diri kita. Warzuqnil fana'anni. Kita minta Allah kurniakan kita rezeki yang besar, iaitu kita difanakkan oleh Allah. Sebab kita nak fanakkan sendiri tak mampu. Masih ada datang kita lagi macam-macam ingatan. La ilaha illallah, tapi macam-macam lagi. Buat berbulan-bulan, bertahun-tahun, masih ada lagi datang. Tapi bila kita buat sungguh-sungguh minta Allah, engkau aja yang boleh leburkan aku, maka Allah akan leburkan kita dengan tangan kekuasaan Allah. Kita tak tahu cara macam mana Allah nak leburkan kita.
Yang pentingnya kita mohon pada Allah bersungguh-sungguh, nanti Allah lah sendiri akan tetapkan bagaimana caranya. Kita tak boleh membayang-bayangkan. Kerana berbagai-bagai cara. Bila dah dapat cara yang Allah bagi, tak semestinya kita buat lagi sekali begitu juga. Jangan diingat-ingat. Tetap tunggu yang terkini cara Allah Ta'ala nak leburkan kita. Apa tanda lebur dia? Kita dah tak ada rasa keakuan diri. Kita akan merasa semua yang kita lihat sekali pandang sekalian alam ni menyatakan kita tak nampak lain-lain lagi dah. Kita tak nampak lain dah. Semua cerita-cerita dia, semua kisah-kisah dia. Di situlah dinding zat tauhid. Beruntunglah orang bila duduk situ, dia berada dalam keamanan Allah. Doanya diterima oleh Allah, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataannya berbisa kerana karamah, kerana bila dah tak ada kedirian dia, setiap kata-kata dia adalah kata-kata kun fayakun Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati kita dengan orang begini, kerana mulutnya tu seperti makbul, apa dia cakap tu akan jadi, sebab dia dah tak ada keakuan diri dia. Perkataan dia adalah perkataan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beruntung kita dapat diberedahkan, dibukakan, disingkapkan kita, fakasyafna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disingkapkan. Jadi alhamdulillah, bukan kita ni banyak ilmu, kita ni pandai, kita ni bersedekah banyak, kita ni buat ibadah banyak, bukan sebab itu. Tapi semata-mata Allah sendiri yang dengan rahmat dia sendiri nak membukakan kepada kita perkara-perkara yang gaib. Disingkapkan kita. Perkara gaib kita tak tahu. Siapa singkapkan? Allah singkapkan kita. Bukan kita baik, bukan kita banyak amal, tak ada. Al-haq Allah nak singkap pada siapa yang dia singkapkan. Bila Allah fakasyafna atau mukasyafah, dia membukakan perkara-perkara ghaibu li fuqara, perkara gaib yang kita tak tahu, yang kita ni fakir wa fuqara, kita tak tahu apa benda pun. Jadi Allah lah yang menunjukkan, nak menceritakan tentang keesaan dirinya, di mana alam pun, alam zahir, alam batin, alam gaib, alam akhirat, alam apa pun sekian alam, tetap juga mengesakan Allah. Itu yang paling manis, tiada pahit. Jadi kita dah sampai hala tujuan je. Kita dah sampai apa dia? Kita nak betul-betul mengesakan Allah seperti mana cukup Allah mengesakan dirinya. Bila kita dah mengesakan Allah, qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, maka kita tahu yang menyebut dia Allah tu adalah Allah, dan kita meyakini yang mengesakan Allah tak lain dirinya sendiri. Tidak ada dua pun. Dirinya sendiri mengesakan dirinya. Itulah kedudukan yang dikatakan sampai. Beruntunglah, maka orang itu dah berada di dalam benteng Allah. Bukanlah benteng Allah itu kita nyorok belakang tembok, kita nyorok belakang besi yang tebal, bukan. Benteng Allah itu adalah kita meleburkan diri kita, dan Allah dengan kekuasaan Allah memfanakkan kita. Barulah betul-betul kita lebur. Maka yang ada pada waktu itu adalah Allah. Mana kita tak rasa lagi keakuan diri kita. Alhamdulillah. Jadi bila kita dapat duduk di situ, maka bolehlah kita bersyahadat yang sebenar-benar. Kalau tak sampai di situ, kita hanya menyebut kalimah syahadat, tetapi kita belum memahami, belum lagi sampai, belum lagi tenggelam. Sampai tenggelam, tak ada keakuan diri, barulah sampai. Waktu itu apa pun kita buat, bukan kita tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dengan perjalanan mengenal diri dulu, baru mengenal Allah. Bukan boleh terus mengenal Allah. Harus mengenal diri, harus pembimbing rohani, baru dia dah kenalkan diri apa semua, baru kita kenalkan Allah. Dia kenal Allah, apa tandanya selesai kenal Allah? Binasa, tak mahu ada rasa keakuan diri, maka dia telah mendapatkan sampai kepada Allah, sebab dia dah tak ada rasa keakuan diri. Sebab bila siapa dah kenal diri dia rata-rata, maka Allah akan kenalkan dirinya kepada orang yang kenal diri rata-rata. Bersungguh-sungguh nak kenal diri, Allah akan menyatakan diri, mengenalkan dirinya. Bila dah kita kenal diri Allah, maka tidak ada kita ni. Semuanya tidak ada, melainkan adanya kita. Ada semua yang Allah Ta'ala ciptakan adalah nak menyatakan keesaan Allah. Tetap tunggal, tetap satu, bukan banyak. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita
dapat sama-sama amaliahkan betul-betul akidah kita yang kuat ni. Untuk minta mantap lagi, kuat lagi dengan cerita-cerita yang Allah beri ilham, beri kepada kita ni tadi. Kita wazidnahum huda ni tadi, kita bawa dalam kehidupan ni. Terus bertambah lagi hidup kita dengan mengesakan Allah. Itulah manis hidup kita. Kita lebih risau kalau kita tak mengesakan Allah. Yang lain terlepas kita tak kisah sangat. Tapi kalau detik hidup kita lupa nak mengesakan Allah, kita merasa keada keakuan diri, kita menangis, kita sedih. Bagi kita itu salah yang besar. Alhamdulillah. Bila kita dah kuat akidah kita, Allah dah kukuhkan, dah beri pengetahuan di sisi Allah, anugerah Allah, rahmat Allah, kurniaan Allah ini, beruntung kita, maka ditambah lagi disuruh kita terus menerus mentaati Allah dan mentaati Rasul, dan terus kita berjuang, berjihad di jalan Allah. Tandanya kita betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Apa disuruh oleh Allah untuk berjihad, kita berjihad bersama nanti Imam Mahdi tak lama lagi. Kita sekarang ni kita dah mempersiapkan diri kita, kekuatan akidah tauhid kita dah betul-betul mantap, maka kita akan membetulkan sekarang ni. Sekarang ni dah zaman era Imam Mahdi Dajjal, kita membetulkan. Jangan cari Imam Mahdi dia tadi, tapi kita kena cari sifat-sifat Imam Mahdi. Ada tak pada kita? Kita bukan Imam Mahdi, tapi sifat-sifat Imam Mahdi tu tak lain mengesakan Allah. Itu juga dibawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ke ada dibawa lain? Tak ada. Imam Mahdi tu tak bawa. Tapi jangan kita tunggu dia bila nak sampai. Kita terus sekarang ni, kita dah berada di era itu, iaitu dengan kita selalu mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Maka Imam Mahdi itu telah ada, nyata, bukan berbentuk, tetapi sifat perangai itu yang mustahak ada. Jadi untunglah kita dah jalankan dulu sebelum Imam Mahdi yang zahir, tak kata zahir, kita dah mempraktiskan dulu Imam Mahdi yang dalam itu. Macam mana kerja dia? Kita mengajak manusia mengesakan Allah dengan sebenar-benar. Kerana kita nampak bila kita dah benar-benar mengesakan Allah, ada akhir zaman kita nampak manusia-manusia yang munafik, manusia-manusia yang berpura-pura, manusia-manusia yang engkar kepada Allah, kita akan nampak. Jelas kita akan nampak. Tetapi kita kena tunggu arahan Allah. Allah belum lagi suruh kita mancung-memancung. Sampai nanti Imam Mahdi keluar, barulah Allah Ta'ala suruh. Disuruhnya kita berperang. Dan bukan engkau membunuh, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Waktu itu kita akan hidup karamahnya. Maka daripada jauh kita pancung akan jadi. Daripada apa pun kita dah taraf orang mukmin sebab dah kenal diri, kenal Allah sebelum Imam Mahdi turun. Dan kita dah berjalankan tugas itu terlebih dahulu sebelum Imam Mahdi itu turun. Inilah kurniaan Allah yang besar. Sebab manusia sekarang kita tengok lebih takut Covid, lebih takut enjet, lebih takut kedudukannya tak dapat, pencen tak dapat bekerja, seolah-olah rezeki dia kat situ aja, dia sanggup masukkan benda racun Yahudi ke dalam tubuh. Itulah racun-racun Dajjal tu. Masuk kat tubuh kita, kita pun macam rasa alah tak apalah, janji boleh kerja, dapat pencen, nyara hidup kita, anak kita. Kita dah ditakut-takutkan begitu. Enjet dah, kita dah enjet, habis dah. Masuk ke 1 ke 2 tak apa lagi, masuk ke 3 ke 4 nanti, itu dah dia masukkan jin-jin, setan-setan yang liar dalam badan kita. Hingga kan susah kita sebut nama Allah. Allah tak ada rasa getaran kita sebut nama Allah lagi. Dah kena racun tu. Racunnya apa? Air kencing iblis, air kencing setan. Masuk dalam badan kita, bercampur hak dengan batil. Mana boleh? Wala talbisul haqqa bil batil, Allah Ta'ala kata. Mana boleh kau campurkan hak dengan batil? Mana boleh? Tak boleh. Minyak dengan air campur, motor tak boleh start. Orang minum pun mabuk, tak boleh. Jadi jangan campur adukkan hak dengan batil. Jadi kita dah banyak bercampur, kita minta pula, bangga pula kena enjin. Ya Allah, tak ada cara lain ke? Banyak cara lain sebenarnya. Tapi kita dah dimomok-momokkan. Dah lama dah kita ditipu, dah disihir oleh Yahudi laknatullah. Allah sendiri pun dah mengikhtiarkan Yahudi dan Nasrani ni tidak akan senang kepada kita. Allah dah bagi tahu. Tapi kita senang pula dengan dia, ikut pula cakap dia. Dah lah senang dengan dia, ikut pula cakap dia. Ya Allah.
solat renggang-renggang gitu apa ni. Boleh pergi pasar boleh pula sentuh-sentuh. Naik kapal terbang, naik kereta api ke apa ke, naik bas boleh pula nampak rapat-rapat. Ya Allah, tertipunya kita. Solat dah berapa tahun dah masih renggang-renggang. Bukan suruh kita melawan, tapi kita kena bangkit lah. Bila ni, sampai bila kita nak renggang ni? Tak kena diperbodoh-bodohkan, dibiarkan lagi terus. Tak apalah, janji kita boleh solat, berjumpa apa semua. Ya Allah, kita dah menghina. Nabi tak pernah begitu renggang, sahabat tak pernah tabi'in. Sampai kita, datuk nenek kita, sampai kita pun tak pernah. Sampai ke tahap kita dah nak ujung nyawa ni, boleh pula solat tak renggang pula. Ya Allah, nampak sangat jahil, nampak sangat dah putusnya pegangan Islam, agama din kita ni. Banyak orang kita dah telah, baik ulama-ulama, baik pemimpin-pemimpin dah telah terlepas tali agama pegang yang Allah Ta'ala suruh pegang. Wa'atasimu bihablillah, bendaklah kamu berpegang teguh pada tali Allah tu, iaitu tali Allah tu sistem Allah. Kau cakap je dina siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus, tapi engkau siratal ladzina an'amta alaihim, engkau tak ikut pun jalan yang orang Ta'ala bagi nikmat, iaitu mengesakan Allah. Kau tak ikut, kau ikut apa? Ghairil ma'du, yang kau minta tak nak tu yang kau ikut sistem dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang menipu, maknanya orang yang tidak mau mengikuti kebenaran Allah dan mereka ni sesat. Itu yang kau sebenarnya minta dalam dijauhkan, tapi habis solat engkau yang ikut. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Ini yang Nabi SAW 1400 tahun lebih dahulu dah bagi tahu. Teruknya umat akan menangis Rasulullah sampai sekarang, melihatkan umat dia makin lama makin dibawa ke lubang biawak oleh Yahudi lanatullah, dan kita iakan dia bawa sampai kita masuk lubang biawak. Kita dah murtad, kita dah keluar dia, maknanya kita dah tak syok sebut nama Allah, dah jadi rosak kita ni, dah jadi robot, dah jadi zombie. Baru kita nak bangkit, tak boleh nak bangkit dah. Engkau dah lemah. Itu strategi dia. Lemah dia sebab apa? Akidah engkau. Kau tak mau belajar cepat. Jadi belajarlah cepat akidah. Jumpa cari guru yang betul-betul. Jadi guru-guru yang hanya pandai bercakap, mengolahkan perkataan sedap-sedap, jangan yang. Kita tengok peribadi, intai guru tu macam mana keadaan dia bila bersunyian, macam mana keadaan dia, tidur ke tidak, dalam diri dia macam mana, dia lakukan tak perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci. Dia akan berjuang, dia akan lawan mana benda-benda tak elok. Orang yang betul di jalan Allah ni, dia tak takut siapa-siapa. Dia betul-betul perjuangan. Kalau orang betul-betul orang yang kenal diri, kenal Allah, dia bangkit. Dia bukan cerita je. Tasawuf tu adalah bangkit untuk menegakkan kesucian. Bukan orang tasawuf duduk kat gua betapa seorang-seorang, tak campur masyarakat, dia lantak lah. Lama umat semua hancur, engkau biarkan dia. Allah bukan suruh kau jadi orang sufi duduk terperap dalam gua je, terperap di tempat tu, bukan. Berjuang sekarang ni, masa ni berjuang bersama Imam Mahdi. Walaupun Imam Mahdi belum turun, kita kena berjuang menentang ni vaksin yang menentang solat renggang-renggang. Nanti pula bulan puasa 40 orang aja boleh solat. Ini semua kita kena lawan bukan dengan parang ke dengan pistol senapang, lawan dengan perkataan. Tak betul. Allah tak suka macam ni. Kita cakap macam mana nak berkat hidup kita, macam mana Allah nak jauhkan perkara-perkara apa ni yang menimpa kita, penyakit-penyakit ni. Macam mana Allah nak, kita dengan Allah tu masalah. Kita dengan Allah ni tak kenal, kita dengan Allah ni sebut nama Allah tak syok. Maka itulah Allah Ta'ala hantar COVID ni, ciptaan ni. Nampak manusia ciptakan, tapi sebenarnya Allah yang bagi idea pada orang jahat tu, supaya nak bagi sedar kepada orang Islam, supaya kembali kepada Allah, kembali mentauhidkan Allah, kembali mengenal diri, mengenal Allah. Sebab dah makin teruk dah engkau sebut nama Allah pun tak ada syok dah. Kau sebut nama Allah ada kepentingan sesuatu, Allah tahu. Kau jangan tipu, tengok dalam diri kau, perhatikan apa yang kau buat selama ni. Maka itu Allah hantar macam-macam musibah untuk supaya umat Islam kembali kepada Allah cepat. Sebelum nanti terlambat. Kalau Imam Mahdi turun dah tak kira dah. Sekarang ni Imam Mahdi kalau turun pancung aja dah. Sekarang ni boleh kita cakap sungguh-sungguh sebab dah terlalu hampir. Dah terlalu hampir sangat dah. Jangan kita leka lalai. Orang kita banyak leka, banyak lalai.
Nanti dah terjadi. Cuba tengok kat India tu, perempuan pakai jilbab dia siam dengan air najis oleh apa, orang-orang kafir, orang Hindu. Kau tak sakit hati ke? Kau tak ada rasa ke kalau kat Malaysia ni boleh jadi macam tu? Malaysia ni lebih teruk lagi dah terjadi dah. Akidah kau dibawa lari, kau tak sedar dia sihir kau. Kau dah ikut dah corong-corong apa ni, landasan Yahudi. Engkau rasa macam aku aman lah, Malaysia ni tak ada macam India. Padahal kita lebih teruk lagi. Akidah kita rosak. Akidah kita rosak. Kita boleh tenang-tenang. Oh ya Allah, macam rasa tak ada apa je. Macam mana tu mati dalam akidah kita rosak tu? Tak takut ke? Jadi perbaikilah diri kita, cepat kembali kepada Allah SWT. Nanti turun orang-orang sufi, nanti semua akan turun. Ulama-ulama tak boleh pakai dah. Banyak ulama suk kata Rasulullah. Pemimpin ni lagi lah hancur, pemimpin atas ni tak boleh harap. Jadi orang-orang sufi akan keluar. Macam semut nanti. Waktu tu kita kena ikut. Sebab dah hampir sangat tu Imam Mahdi. Sebab ni orang-orang sufi ni yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, hari bila ni dia akan keluar. Dia ni lah penyokong-penyokong Imam Mahdi. Dia akan membai'ah Imam Mahdi. Jadi dia keluar dulu, kau tak ikut, habislah kau. Pasal dah terlalu hampir dia tu disuruh keluar oleh Allah untuk selamatkan. Kau tak perasaan nanti bila dia nak selamatkan kau lari ke apa macam-macam, kau hina dia, Imam Mahdi turun masa tu, habis dah. Halal darah orang-orang kafir, orang munafik halal. Tu saya tak tahu nak cakap. Tu tadi. Semua dah engkau betul-betul ke tak betul-betul, semua Allah Ta'ala tahu, tentera dia tahu, dia pancung. Kalau kau betul-betul ikut, kau selamat. Kalau kau tak betul, kau pura-pura, nasib lah. Kekuatan kata dia. Mudah-mudahan peringatan pada hari ini kita sama-sama bawa lah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah diberi lapangan waktu untuk hadir dalam majlis ilmu pada petang ini. Dan sebentar tadi kita dapat kongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, di mana Tuan Syekh kita menerangkan berkenaan dengan Al-Quran ini. Di atasnya Allah itu memberi Al-Hakim, kebijaksanaan. Jadi itulah pasal ayat pertama oleh surah Yasin, Al-Quran Al-Hakim. Maknanya yang saya faham, segala kebijaksanaan itu hanya Allah yang berhak memiliki. So kita ni tak ada apa-apa, kena semuanya datang daripada ni, dan kita bergantung kepada ni. Sebab dalam Al-Quran itu terkandung segala kebijaksanaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ letaknya kebijaksanaan itu, di mana segala yang dinyatakan dalam Al-Quran itu adalah cerita-cerita daripadanya, dan banyak kita harus mengambil pelajaran daripada kisah-kisah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi kita berurusan mempelajari ilmu, kenal diri Allah, supaya kita dapat membuat persediaan. Potong-potongnya bila datangnya Imam Mahdi, kita dah bersedia untuk mengikut. Okay. Tak perlu kita tunggu bila dia datang baru kita nak mempelajari. So kita sekarang ni dalam usaha untuk mengikut jejak langkah Imam Mahdi. Jadi sebagaimana Syekh beritahu tadi, kita kena kenal sifat-sifat yang ada pada Imam Mahdi, dan kita cuba bentuk kepribadian mengikut sifat-sifat itu, agar nanti bila tiba masanya mudah bagi kita. Dan
kita kena selalu belajar dan berterusan belajar supaya kita memahami ilmu ini. Sebab ilmu ni sangat kurang sekarang, dan macam mana kita selalu dengar di akhir zaman ni, kita adalah golongan-golongan yang terpencil, golongan-golongan yang sedikit, dan sedikit inilah yang akan membela agama, insya-Allah. Dan saya harap para pendengar YouTube juga dan rakan-rakan satu jemaah kita istiqamah, jangan berputus asa. Walaupun macam saya pernah beritahu, dapat tak dapat itu urusan Allah. Tapi yang penting kita duduk dalam majlis ini, kita nak bersama Allah. Itu niat kita nak bersama Allah. Kesudahan dia dapat ke tak dapat, cepat ataupun lambat, itu semua urusan Allah. Yang penting kita istiqamah di jalan ini, itu yang paling penting. Alhamdulillah diberi kekuatan kepada kita semua untuk berada pada kedudukan ini, dan kita berterusan, sebab memang banyak di luar sana dugaan dan cabaran, tapi kita yakin Allah bersama kita. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi adalah daripada khatir Rabbani, adalah kalimat-kalimat kudus, yang kalimat-kalimat Rabbi, dan kita sama dapat hari insya-Allah. Insya-Allah saya cukup sampai situ dulu. Kuatkan akidah kita, minta tambahan lagi, teguhkan lagi kerana hadapan kita ni akan bertambah sulit kalau kita tanpa Allah Subhanahu Wa Taala yang menghadapi ke depan kita tak mampu, lemah. Jadi harus ke depan sesaat ni, sedegup jantung ni harus Allah lah yang mengolahkan kita, bukan kita. Jangan rasa kita lagi lah. Kita tak mampu sesaat pun tak boleh, sekelip mata pun kita tak mampu. Perlu yakin bahawa dialah semua yang menguruskan diri kita ke depan ni. Engkau lah ya Allah, tak larat ya Allah, tolonglah ya Allah. Jadi sedikit peringatan ni dapat keteguhan daripada Allah semata-mata. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan adalah keakuan diri. Saya wa'afu minkum, minta maaf banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.